Kita perkenalkan sebelah sisi kiri saya iaitu Yang Mulia Tuan Zafri Arif, iaitu pemimpin belia berjasa bagi tahun 2014. Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Jadi Tuan, kita hari ini menyentuh mengenai dengan belia dan identiti kebrunaian. Jadi kalau kita ni mengetahui belia ni, yang seperti kita ketahui belia yang berusia 18 tahun hingga 40 tahun ya. Jadi ingin kita bersama ni, sebagai mukadimah, apakah kapasiti belia dalam masyarakat? Baik, terima kasih Intan Atul Ya. dan ada penonton yang berada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bila kita bercakap tentang belia ini banyak perkara yang boleh kita kaitkan dan memanglah kapasiti belia dalam konteks kemasyarakatan dalam sebuah komuniti itu sangat besar. Dan ini kalau kita kembali kepada sosiologi ya. Seringkali belia diberikan satu bebanan yang sangat besar dan banyak idiom ya ataupun kata-kata hikmah yang dikaitkan dengan belia. Kata belia harapan bangsa, belia pemimpin negara, belia hari ini ada pemimpin hari esok dan macam-macam lagi. Jadi itu menjelaskan bahawa peranan belia dalam sebuah komuniti itu sangat besar. Dan ini kalau kita pecahkan dalam demografi juga bahawa kapasiti belia ini ada banyak ya. Belia yang maksudnya belia yang berada di bangku sekolah atau masih belajar, belia yang bekerja, belia yang berkeluarga, belia yang bertendensi sebagai pemimpin komuniti, belia yang dilihat sebagai satu role model ataupun yang dikatakan sebagai sampel ataupun contoh yang boleh diikuti. Jadi kita lihat dalam sebuah komuniti itu tentulah belia ini mempunyai peranan dalam semua sektor. Dan ini menjelaskan kepada kita bahawa kapasiti belia itu memang sangat besar dalam sebuah komuniti. Dan dalam konteks Brunei juga kita lihat seperti apa yang dikatakan tadi Intan bahawa belia itu adalah berusia di antara 15 hingga 35 tahun ya dalam konteks semasa pada ketika ini ya. Dan kita juga melihat bahawa dari segi demografinya dan juga peratus penduduk Brunei lebih kurang separuh itu adalah belia. Ya. Jadi itu menjelaskan bahawa belia mempunyai peranan yang besar dalam sebuah komuniti. Okey. Jadi itu mengenai dengan belia. Mengapa sebenarnya perlu ada identiti? Ya. Kita bercakap tentang identiti ini banyak perkara yang boleh kita perkatakan. Contohlah pada diri kita sendiri. Apakah identiti kita sebagai orang Melayu, sebagai orang Brunei dan sebagai seorang penjawat awam, sebagai seorang penyiar saya kata. Jadi apakah identiti? Dan kita lihat identiti ini biasa dirumuskan ataupun diberikan satu rujukan kepada sebuah komuniti ataupun sebuah agensi. Ya, kita lihat misalnya kata masyarakat, okey, apakah identiti masyarakat? Okay. Kalau agensi, apakah identiti bagi sebuah syarikat, bagi sebuah agensi kerajaan, bagi sebuah organisasi awam. Jadi identiti itu merupakan satu rujukan yang dikhususkan kepada apakah ciri-ciri yang khas dan khusus dan juga ciri-ciri yang umum yang ada pada sebuah entiti. Jadi bila kita katakan entiti itu boleh jadi seorang, boleh jadi sebuah komuniti, boleh jadi sebuah agensi. Jadi identiti ini mempunyai satu rujukan yang memberikan satu reference ataupun satu yang dikatakan sebagai model yang boleh kita lihat yang memberikan satu rujukan langsung kepada sesuatu entiti. Misal kata kita bercakap tentang apakah identiti seorang pelajar. Okay. Apakah identiti? Tentulah identiti seorang pelajar itu seorang yang ingin mencari ilmu sepanjang masa, seorang yang taat kepada gurunya, seorang yang tekun mempelajari apa saja ilmu yang telah. Itu adalah sebahagian identiti yang boleh kita rumuskan sebagai rujukan khusus kepada sesuatu entiti. Ya. Jadi itu yang apa maksud dengan kenapa perlunya ada identiti ya. Jadi tuannya kalau tadi tuan berbicara mengenai identiti secara general. Jadi bagaimana identiti kebrunaian ini dapat dikenal pasti ni? Baik. Alhamdulillah. Kemauduli yang Maha Mulia dalam beberapa titah baginda telah menekan tentang identiti kebrunaian. Ya. Jadi apakah identiti kebrunaian? Dan ini rujukannya
adalah 3 paksi utama dalam konteks kenegaraan kita, itu Melayu, Islam, Beraja. Jadi itu adalah komponen yang asasnya yang memberikan kita satu rujukan kepada bagaimanakah identiti kebudayaan itu dapat dilihat dalam konteks kemelayuan, dalam konteks keislaman, dalam konteks keberajaan. Ya. Jadi dalam perkara yang paling mudah ya yang boleh kita sampaikan kepada pihak awam ya, terutama belia ya, ia tidak lari daripada konsep dan falsafah negara kita Melayu, Islam, Beraja. Jadi apakah identiti kebudayaan? Kita melihat identiti kebudayaan ini dalam konteks yang pelbagai ya, terutama dari segi pengupayaan budaya ya. Kerana kita hidup dalam sebuah budaya ya, budaya orang Brunei, budaya Brunei ya. Jadi budaya orang Brunei dan budaya Brunei, dua perkara yang berbeza ya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kemasyarakatan dan apa yang dimaksudkan dengan kenegaraan. Jadi kita lihat di sini, apabila kita bercakap tentang kebruneian, maka ia merupakan satu rujukan khusus kepada orang-orang Brunei dan juga negara Brunei. Ya, jadi apakah komponen yang ada daripada orang Brunei? Tentulah banyak ya. Kita lihat tadi bahawa asasnya ialah Melayu, Islam, Beraja itu. Orang Melayu itu bagaimana? Jadi apakah ciri-ciri khusus ataupun nilai-nilai baik? Ini nilai-nilai ini ada nilai baik, ada nilai buruk. Jadi kita lihat nilai-nilai baik. Apakah nilai-nilai baik yang ada pada sebuah masyarakat? Kita rujuk pada orang Melayu Brunei. Kerana kalau kita bercakap tentang Melayu ini luas ya. Kerana ada lebih kurang kalau dalam rantau Melayu ini ada lebih kurang 300 lebih umat Melayu ya. Tapi kalau kita bercakap tentang Melayu Brunei ini spesifik kepada orang-orang Brunei. Jadi apakah Melayu? Kita telah diberikan satu pegangan ya, ataupun satu pedoman bahawa orang Brunei itu haruslah bersopan santun, haruslah berawal galat, haruslah mempunyai ciri-ciri kemelayuan yang taat kepada apa yang dikatakan hukum beradat istiadat ya, dan hukum beradat resam ya. Maka itu kita menghormati orang tua, menuakan yang tua dan menyayangi yang muda. Jadi ini adalah antara nilai-nilai umum yang ada dalam konteks kemelayuan orang Brunei. Kalau kita lihat dalam konteks negara lain, apakah ada? Pastinya ini nilai umumnya pasti ada. Cuma kita memberikan satu pedoman yang khusus bahawa orang Brunei itu ada orang yang bersopan santun, berawal galat, sentiasa peka, pemedulian, dan macam-macam lagi. Kalau kita senang banyak ya. Dan jadi tapi apakah nilai-nilai kebruneian itu akan memberikan satu dampak ataupun satu impak yang kuat dalam membentuk sebuah masyarakat, terutama dalam konteks kebeliaan. Jadi kita lihat di sini bahawa apabila kita bercakap tentang identiti kebruneian itu, maka kita akan kembali kepada komponen asas ini, itu bagaimanakah kita boleh memprojeksi Melayu Brunei, bagaimanakah kita boleh memprojeksi Islam, dan bagaimanakah kita boleh memprojeksi sistem negara kita, iaitu raja bersultan ya. Itu maksudnya sistem beraja yang telah kita amalkan sejak 600 tahun dahulu. Jadi amalan-amalan tradisi ini boleh saja kita lihat sebagai satu pautan yang memberikan apa yang katakan sebagai acuan. Tetapi dalam konteks semasa, budaya ini berubah ya. Budaya adalah satu yang dinamik. Ia tidak akan dilihat sebagai satu yang stagnan yang kekal ataupun yang tidak berganjak. Jadi apakah komponen-komponen semasa ataupun budaya-budaya kontemporari yang boleh kita masukkan dan kita angkat sebagai nilai-nilai baik yang perlu dipraktikkan, yang boleh diasimilasi dalam konteks kebruneian. Dan inilah perlu yang kita lihat sekarang. Jadi dalam konteks masa ini ada banyak perkara yang jadi trending. Ya, jadi kita bercakap hal-hal trending ini kerana ada kaitannya dengan budaya, dan budaya itu ada kaitannya dengan kebeliaan. Kerana belia ini adalah komponen yang dikatakan sangat anjal, ya, komponen yang sangat rapuh. Kalau ia tidak dibentuk dengan baik, maka ia akan jadi sebuah acuan yang cacar merba. Ya. Tetapi kalau ia dibentuk dengan acuan yang baik, maka ia akan jadi satu acuan yang solid, yang kuat, yang kental. Dan itu yang kita mahukan. Bagaimanakah kita boleh meletakkan identiti kebruneian itu sebagai satu identiti yang dapat memberikan acuan dan juga bentuk yang baik kepada anak-anak muda kita.
Ya. Aha. Jadi itulah ya yang topik kita bincangkan pada hari ini mengenai belia dan identiti kebrunaian. Tapi masih ada lagi persoalan kita untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Kalau tadi bagaimana identiti kebrunaian dapat dikenal pasti. Ya. Tapi kali ini kita ingin mengetahui mengenai dengan bagaimanakah belia berperanan menanai identiti kebrunaian tersebut. Ya, itu soalan kebalikan tadi ya. Jadi Ya. kita memberikan satu beban kepada belia ya. Sebenarnya beban itu sebenarnya tanggungjawab ya. Apabila kita katakan tanggungjawab itu maka ia perlu dipikul dengan amanah ya. Belia mempunyai peranan yang sangat besar dalam konteks menanai identiti kebrunaian. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak memberikan satu acuan, satu bentuk yang betul dan baik kepada belia itu, maka ia tidak akan terbentuk dengan baik. Ya. Jadi ini juga berbalik kepada konteks Islam kita, iaitu bagaimana peranan para ibu bapa, para indung, para penjaga untuk membentuk anak-anaknya. Karena kanak-kanak itu ibarat kain putih. Yang mencorakkan itu ialah penjaga indung bapa. Jadi bagaimanakah indung dapat memberikan satu corak yang bagus dalam sebuah peraca kain yang putih tadi. Ya? Jadi kita kembali dalam konteks keluarga. Ya? Jadi bagaimana belia mempunyai peranan yang besar dalam konteks menanai identiti kebrunaian itu. Kalau sebuah keluarga itu terbiasa dengan ciri-ciri khusus ataupun nilai-nilai yang baik dalam konteks kehidupan dengan memberikan satu pengangkatan yang sepatutnya dalam konteks pengukuhan Melayu Islam Beraja itu, maka anak-anak yang ada dalam rumah itu akan terdidik dengan baik. Tetapi bagaimana di luar rumah? Di luar rumah mereka akan bergaul dengan kawan-kawan, mereka akan bergaul dengan pelbagai strata masyarakat. Mereka akan terdedah dengan pelbagai cabaran yang datang daripada pelbagai pelusuk media dan juga entiti yang memberikan hubungan rujak pada interaksi dan komunikasi. Jadi kalaulah anak-anak tadi sudah mempunyai satu utap, satu katakan sebagai satu pedoman yang membolehkan mereka dapat memberikan nilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, dan mana yang dikatakan sebagai satu yang dikatakan sebagai identiti Brunei dan satu yang dikatakan sebagai identiti yang global. Maka tentulah dia akan dapat memberikan suatu pencerahan ataupun memberikan satu penilaian yang baik terhadap bagaimanakah ia boleh bergerak daripada satu posisi kepada satu posisi, daripada satu dimensi kepada satu dimensi, daripada satu strata kepada satu strata. Jadi maksudnya dalam konteks mobility belia ini, setiap belia tadi mempunyai kesedaran untuk melihat dirinya sebagai orang Brunei, dirinya sebagai orang Melayu, dirinya sebagai orang Islam, dirinya sebagai seorang rakyat Brunei. Ya? Jadi inilah, bila kita cakap tentang kesedaran ini, maka perlunya bagi setiap belia itu bersedia untuk berinteraksi dan berdiplomasi dengan entiti yang ada di luar pada lingkungan. Maksudnya apabila dia bertembung ataupun bertemu dengan kawannya yang di luar pada lingkungan orang Melayu, maka dia harus dapat memprojeksi apa yang dikatakan tadi, identiti yang dilihat sebagai Melayu Brunei, identiti yang dilihat sebagai orang Islam, identiti dilihat sebagai rakyat Brunei. Jadi dengan demikian, apabila ada kesedaran itu, maka setiap belia tadi akan, saya pasti, dapat meletakkan dirinya pada posisi yang baik dalam pelbagai dimensi, dalam pelbagai potensi dan pelbagai upaya yang diusahakannya. Saya rasa bahawa kesedaran ini akan dapat dikecapi ataupun dapat diamalkan oleh para belia ini apabila belia tadi tahu, ini dia mesti ada ilmu. Dia mesti tahu apakah ilmu tentang Melayu, ilmu tentang Islam, ilmu tentang Beraja. Maksudnya ilmu tentang kebrunaian, ilmu tentang falsafah Melayu Islam Beraja. Kalau dia tidak dapat mempelajari dan tidak memahami dan tidak menghadam ilmu yang dikaitkan dengan falsafah dan juga konsep kenegaraan itu, maka dia tentu tidak akan dapat memprojeksi identiti kebrunaian dengan baik. Tetapi kalau dia meresami, mempraktiskan dan juga memahami kedudukan Melayu Islam Beraja itu dalam sebuah kehidupan masyarakat, pasti dia akan jadi seorang belia yang berpotensi dan seorang belia yang sentiasa memastikan dirinya berada pada satu posisi yang betul dan baik. Iya.
Jadi belia perlunya mempraktiskan dan juga mempunyai kesedarannya untuk menanai identiti kebrunaian. Ya. Jadi tuannya, tu akhirnya, apakah antara persediaan belia kita di peringkat antarabangsa ni dalam menanai identiti kebrunaian berkenaan? Right. Kita cakap tadi tentang interaksi dan komunikasi. Ya. Ya. Kita tidak dapat mengelak untuk berinteraksi dengan dunia global. Ya, Jadi sekali. dalam konteks belia mempunyai potensi yang cukup besar apabila bergerak di peringkat global. Kita lihat belia dalam konteks kesukanan, Ya. belia dalam konteks pendidikan, belia dalam konteks perubatan, belia dalam konteks kerjaya macam-macam lagi, dan kita lihat bahawa setiap daripada belia ini akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan-rakannya di luar, di peringkat global. Jadi kita lihat apakah yang perlu ada pada dirinya. Dalam konteks kemelayuan, ya, kita lihat bahawa seorang belia itu harus tahu tentang Melayu. Ya. Budaya Melayu itu apa? Bukan hanya dari segi perbuatan, tetapi juga dari segi percakapan, lisan, dan juga dari segi pengetahuan-pengetahuan yang dikaitkan dengan kemelayuan. Misal kata, bagaimanakah dia dapat meletakkan diri sebagai orang Melayu? Maka dia harus dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Dia dapat menguasai budaya Melayu dengan baik. Dia dapat mengupayakan dirinya sebagai orang Melayu dengan olah, kelakuan, tingkah laku, dan juga tutur kata serta budi bicara yang baik. Jadi inilah nilai-nilai baik yang perlu diprojeksikan, yang perlu disediakan oleh para belia apabila berinteraksi di dunia luar. Maksudnya apabila dia berdepan dengan kawan-kawan ataupun rakannya di luar ni, maka dia harus dapat menjaga setiap keulahan, menjaga tutur kata, dan dalam masa yang sama memprojeksi identiti tadi dalam konteks Melayu Islam beraja dengan pada tahap yang betul. Misal kata dalam konteks keulahan, maka dia tidak perlu melihat satu keulahan yang keterlaluan. Betul. Ya, misal kata katalah contohlah dia memenangi satu acara, maka ia tidak perlu diraikan dengan keterlaluan, perlu dengan sedar, dan dia perlu mempunyai sikap bagaimana orang Brunei itu menangani hal-hal yang dikatakan sebagai kejayaan dan juga menangani hal-hal yang dikatakan dengan musibah. Ya, dua perkara ini perlu ada. Maksudnya tidaklah keterlaluan. Jadi konsep kesederhanaan, konsep yang dikatakan sebagai pelestarian terhadap budaya dan pelestarian terhadap identiti itu perlu diselaraskan dalam suatu suasana yang kondusif, suasana yang boleh diterima oleh orang lain, ya. Betul. Dan dalam konteks yang sama juga, apabila berada di peringkat global itu, setiap belia ini sudah mempunyai persediaan, iaitu persediaan yang sangat kental untuk dari segi persediaan mental, ya, persediaan dari segi rohani, dan juga persediaan fizikal, ya. Ketika misalnya kata persediaan dari segi fizikal, bila kita berada di luar negara, apakah kita bawakan? Tentulah pakaian, ya. Kata berbaju Melayu, berbaju kurung, ya. Dan persediaan mental bagaimana? Ini dari segi interaksi, maka seorang belia itu harus cekap menggunakan ilmu yang ada. Dari segi rohani, bagaimana? Ini dikatakan emosi. Maka itu yang dikatakan kesederhanaan dalam menghadapi kejayaan dan juga musibah. Ya. Jadi dalam konteks yang kita katakan pada pagi ini, ia adalah satu perkara yang sangat besar dalam diri seorang belia dalam mengharungi kehidupan semasa. Jadi itulah yang kita lihat bahawa apabila kita bercakap tentang identiti kebrunaian, maka kita perlu memberikan satu penilaian kembali, ya, satu retrospektif, ya. Maksudnya di sini apakah ciri-ciri yang baik dan apakah ciri-ciri yang tidak baik ataupun kurang baik. Maka ciri-ciri baik itu harus dapat perkemaskan. Saya kata tadi kita lihat trending semasa. Apakah perkara-perkara yang ada dalam konteks kontemporer ini, budaya kontemporer ini dapat dimasukkan sebagai satu budaya yang boleh diasimilasikan dan boleh dipraktikkan dengan secara yang baik. Misal kata tadi, misal kata dalam konteks budaya berhubungan dengan orang luar, budaya diplomasi. Ya, dalam konteks budaya diplomasi, maka kita lihat bahawa bagaimanakah dalam menghubungkan diri kita dengan orang lain itu, kita akan tetap mengekalkan diri kita sebagai orang Brunei. Misal kata, contohlah, ini satu contoh yang mudahlah. Apabila kita berinteraksi dengan orang luar, kita
kerana terikut-ikut. Ya. Bila kita bercakap dengan orang Indonesia, kita terikut-ikut dengan bahasa Ya, itulah Indonesia. ya. Padahal kita harus dapat Ada mengekalkan identiti diri sendiri. kita sendiri dengan Ya, identiti betul. kita sendiri. Maka itulah Alhamdulillah. sebagai contoh ya, Ya. dari segi pakaian, tutur kata, olah dan itu semua perkara yang perlu dipikirkan kembali oleh Ya. setiap belia agar mereka akan terprojeksi, akan tetap dapat memberikan satu jaminan terhadap bagaimanakah mereka dapat mengharungi kehidupan dengan mengekalkan dan juga menunaikan identiti kebudayaan tersebut. Alhamdulillah, Jadi ya. itu dia belia dan identiti kebrunaian. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Arif, Tuan Jeffrey Arif maksud saya, pemimpin belia berjasa 2014. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.